Hai, bersama saya Fisio Ira di Flat Fisioterapi. Okay, hari ini kita bersiaran langsung di Wakaf Cik Ye. Untuk yang baru masuk boleh teruskan tengok kita punya live sampai ke penghujung live. Sambil-sambil tu boleh pergi dekat kita punya media sosial. Kita ada Facebook, Instagram dan juga YouTube channel sendiri. So siapa-siapa nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan Flat Fisioterapi boleh tekan button follow dan juga subscribe dekat kita punya YouTube channel. Okay, type je dekat ruangan tak naik. Tak ada pun, tapak kaki tak ada. Mana lah ni? Okey, tajuk untuk yang nak tahu boleh pergi dekat kita punya Instagram, Facebook dan juga website kita dekat Flat Fisioterapi. Type dekat ruangan pencarian nanti akan keluar Flat Fisioterapi. Okey, untuk dapatkan tips-tips kesihatan ataupun video-video tentang senaman boleh pergi direct dekat kita punya website dekat www.flatfisioterapi.my. Dekat situ kita ada kongsikan banyak masalah-masalah sakit dan juga tips-tips kesihatan. Dan juga dekat YouTube kita banyak kongsikan video senaman yang senaman sakit yang boleh dilakukan dekat rumah. Okay, untuk yang nak dapatkan rawatan ataupun nak tempah slot dekat Flat Fisioterapi boleh direct contact kita punya admin dekat 013-860-6008. Nanti admin akan pinkan nombor dekat bawah. Dan juga siapa-siapa yang nak join kita punya kontes boleh tinggalkan nombor phone dekat ruangan komen. Nanti kita akan call dekat penghujung live. Soalan akan diberi berdasarkan live kita hari ini. So tajuk live kita hari ini adalah berkaitan dengan sakit tumit. Punca-punca sakit tumit. Kita akan kongsikan 7 punca yang menyebabkan sakit tumit. Okay, sebelum kita teruskan dengan kita punya tajuk, sambil-sambil tu boleh pergi dekat kita punya media sosial lah. Nak dapatkan rawatan boleh kontak kita punya admin dekat 013-860-6008. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sakit tumit ataupun sakit tapak kaki? Biasanya paling famous sakit tumit adalah berkaitan dengan plantar fasciitis. Apa yang dimaksudkan dengan plantar fasciitis ni ialah keadaan di mana dekat bahagian kita punya tapak kaki tu dia ada tisu, jaringan tisu yang berlaku radang pada bahagian tisu tu menyebabkan rasa sakit dan juga kadar setengah tu menyebabkan bengkak. Okey, plantar fasciitis, plantar fascia dia terletak pada bahagian tumit, hujung tumit hinggalah ke bahagian jari kaki. Ni adalah yang berwarna kuning ni adalah kita punya plantar fascia lah. Okey, biasanya radang tu berlaku dekat bahagian sekitar plantar fascia ni menyebabkan jaringan tisu dekat bahagian tapak kaki tu cedera ataupun menyebabkan sakit lah. Okey, tujuan utama fungsi tisu ni adalah dia sebagai getah yang mewujudkan ketegangan dan juga mengekalkan bentuk kaki. Sebab tu dia berada pada bahagian tumit hinggalah hujung jari kaki. Okey, biasanya berlaku dalam kalangan wanita yang berusia 40 tahun dan ke atas. Okey, faktor-faktor dia boleh disebabkan beberapa faktor, tapi kita akan bagi tahu kejap lagi. Okey, biasanya untuk gejala jika seseorang itu mengalami sakit dekat bahagian tapak kaki ni,
lazimnya dia akan mengadu rasa sakit pada bahagian tapak. Rasa sakit tu seperti tajam pada pangkal tumit. Ni paling common lah. Ada setengah tu dia sakit tu boleh terjadi dekat semua bahagian tapak kaki tu. Okey, tu gejala yang pertama. Okey, gejala yang kedua, rasa sakit tu biasanya akan berlaku paling kuat ataupun paling teruk biasanya berlaku pada waktu pagi bila kita nak bangun daripada tidur tu. Bila kita ambil langkah pertama nak berjalan, tu akan menyebabkan lagi rasa sakit sebabnya tempoh rehat yang panjang. So kita tak ada pergerakan kaki menyebabkan kurang pengaliran darah dekat bahagian tapak kaki. So sakit tu akan bertambah teruk. Tu gejala yang kedua. Okey. Biasanya untuk gejala yang ketiga, sesetengah akan mengalami bengkak dekat bahagian tumit disebabkan oleh sakit tu bila kita sentuh dekat bahagian kaki tu akan rasa lagi sakit. So nak berpijak pun akan rasa sakit. Okay, biasanya bengkak ni akan berlaku dekat bahagian tumit lah, sebabnya kalau kita berjalan ataupun berdiri, tekanan tu akan terus pergi dekat bahagian tumit. So kebanyakan akan efek kita punya cara jalan dan juga akan boleh menyebabkan komplikasi-komplikasi lain lah. Okey, yang keempat, tu antara tiga gejala yang biasanya akan ada sekiranya setengah pasien tu mengalami sakit plantar fasciitis ataupun sakit dekat bahagian tumit lah. Okay, biasanya untuk kurangkan rasa sakit, kita akan ajar ataupun kita akan suruh pesakit tu lakukan senaman ringan, contohnya fokus dekat bahagian betis, sebabnya kalau kita berjalan dalam masa yang lama tu akan lagi menyebabkan rasa sakit tu menjadi lagi teruk. So senaman ni penting untuk mengurangkan sakit tu buat sementara waktu. So untuk rawatan selanjutnya kena refer kepada fisioterapi ataupun biasanya untuk sakit yang lebih teruk doktor akan saja untuk suntikan lah. Okey. Yang kedua, untuk kurangkan rasa sakit, kita akan rehatkan kaki dan biasanya rest lah dalam keadaan baring ataupun duduk. Tapi duduk biasanya akan rasa lagi sakit sekiranya kaki tu tergantung ataupun tidak rapat pada permukaan lantai lah. Okay. Biasanya kalau orang yang ada plantar fasciitis ni, dia akan sukar untuk lakukan aktiviti harian yang melibatkan berjalan, berdiri, sebabnya kaki dia nak tampung kita punya berat badan tu, tu lagi akan menyebabkan rasa sakit. Okay, bagi sesiapa yang tengah menonton kita punya live, teruskan menonton. Sambil-sambil tu boleh tekan button subscribe dan juga boleh pergi dekat kita punya media sosial yang lain, contohnya kita ada Facebook dan juga Instagram. Type dekat ruangan pencarian Flex Fisioterapi, nanti akan keluar detail pasal kita punya center. Okey, untuk yang nak tahu apa rawatan yang disediakan dekat Flex Fisioterapi ni, kita ada menyediakan rawatan untuk sakit bahu, sakit pinggang, stroke dan juga patah. So siapa-siapa yang ada saudara ataupun mak ayah yang mengalami sakit-sakit yang saya sebut tadi, boleh direct contact kita punya admin dekat 013-860-6008. Dekat situ boleh tanyakan berkaitan dengan masalah sakit dan juga cara-cara rawatan yang disediakan. Nanti admin kita akan reply dan bagi tahu detail lah. Okey, untuk dapatkan feedback ataupun nak tahu lebih lanjut, boleh pergi dekat kita punya website dekat flexphysiotherapy.my. Okey, masuk balik kepada kita punya tajuk. Ni saya akan kongsikan beberapa 7 punca yang biasanya
menyebabkan sakit dekat bahagian tapak kaki. Okey, punca yang pertama adalah jika seseorang itu banyak berjalan, berdiri ataupun berlari. Biasanya aktiviti yang berterusan selama melebihi 1 jam. Biasanya paling banyak orang yang kena plantar fasciitis ataupun sakit dekat bahagian tumit ni yang pekerjaan dia banyak berjalan, banyak berdiri. Contohnya cikgu, yang kerja office yang memerlukan banyak berjalan dan juga berdiri. Dan juga polis. Sebabnya dia punya aktiviti harian tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah postur kaki yang lemah. Sebagai contoh, bentuk kita punya tapak kaki tu yang normalnya akan ada sedikit lekuk dekat bahagian sini, tapi bila keadaan lagi sakit ataupun yang menjadi punca kepada berlakunya plantar fasciitis ni bila permukaan lengkuk dekat bahagian tapak kaki ataupun kaki ni terlebih tinggi daripada normal. Contohnya okey. Ni adalah contoh tapak kaki yang terlalu lengkuk, yang terlalu tinggi dekat bahagian bawah ni. Dekat sini. Biasanya faktor high arch ataupun permukaan tapak kaki yang tinggi pun boleh menyebabkan berlakunya plantar fasciitis. Dan satu lagi, permukaan kaki yang rata. Permukaan kaki yang rata biasanya berlaku setengah tu disebabkan oleh postur dia jalan dan juga jenis kasut yang dipakai, menyebabkan permukaan kaki tu menjadi mendatar, straight, tak ada lekuk. Tu juga boleh menyebabkan sakit dekat bahagian tapak kaki. Ataupun dalam bahasa sains, flat foot. Okey, punca yang ketiga adalah mempunyai kaki ataupun sendi pergelangan yang sangat keras. Contohnya kurang pergerakan kaki dekat pergelangan kaki tu juga boleh menyebabkan sakit dekat bahagian tumit. Contohnya tendon Achilles tu lah, tu juga boleh menyebabkan kecederaan pada fascia plantar tu. Okey. Yang keempat, punca yang keempat adalah mempunyai otot betis yang lemah. Okey. Biasanya kalau kita banyak guna berjalan ataupun banyak guna pergerakan kaki, banyak aktiviti yang memerlukan pergerakan kaki, menyebabkan otot kita makin lama makin lemah, dan juga faktor usia juga boleh menyebabkan kemerosotan kepada bahagian otot lah. So pentingnya rawatan fisioterapi dalam untuk menguatkan lagi otot dan juga bagi fleksibiliti kepada bahagian sendi dan tulang. Okey, masuk pula kepada punca yang kelima. Punca yang kelima adalah berkaitan dengan otot betis juga, tapi otot betis yang terlalu tegang. Okey, macam mana otot betis yang terlalu tegang ni menyebabkan sakit dekat bahagian tapak kaki? Okey, kalau otot betis kita terlalu tegang, dia akan menyebabkan tekanan ataupun pengaliran darah dekat bahagian kaki itu akan terganggu. So biasanya kalau orang yang ada tegang dekat bahagian betis ni, dia akan komplain sekali dengan kebas, tak selesa dekat bahagian kaki dan juga betis tu lah. Disebabkan oleh bila otot kita tegang, dia akan himpit kita punya saluran saraf dan juga pengaliran darah tu akan terganggu, menyebabkan rasa kebas.
Okey. Yang keenam adalah berkaitan dengan kita punya berat badan. Macam mana berat badan berlebihan boleh menyebabkan sakit tapak kaki. Okey. Bila kita berdiri ataupun berjalan, tekanan badan kita akan sepenuhnya terletak kepada bahagian tumit. So dekat situ boleh menyebabkan plantar fasciitis, kecederaan kepada tisu flantar tu. Okey, punca yang terakhir adalah pemakaian kasut, jenis kasut yang kurang, contohnya kasut yang terlalu keras, terlalu longgar, itu juga boleh menyebabkan plantar fasciitis. Kurangnya sokongan kepada bahagian kaki tu, menyebabkan kecederaan kepada plantar fasciitis tu. So dekat sini kena elakkan memakai kasut yang longgar dan juga tapak yang terlalu nipis. Okey. Bagi yang tengah menonton boleh teruskan menonton, sambil-sambil tu boleh follow kita dekat media sosial, dekat Facebook, Instagram dan juga YouTube channel kita. Dekat situ kita akan update, setiap hari kita akan update benda-benda yang baru, senaman yang baru. Boleh tengok dekat situ, boleh lakukan dekat rumah dan juga dekat mana-mana, sebab senaman yang diberikan adalah senaman yang sangat senang. Okey. Untuk siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan rawatan dekat kita punya klinik, boleh direct contact kita punya admin dekat 013-660-6008. Nanti admin akan bantu macam mana untuk tempah slot dekat kita punya klinik. Okey. Okey, masuk pula kepada komplikasi jika sakit tapak kaki ni tidak dirawat. Okey. Biasanya orang akan bila sakit tu kita boleh tahan, so dia akan tak apalah, nantilah dapatkan rawatan, nantilah. So sekiranya sakit ni berpanjangan tapi kita tak ambil benda tu sebagai benda penting, dia akan menyebabkan sakit tu menjadi kronik, di mana akan memberi kesan kepada aktiviti harian seseorang tu lah. Okey. Ada juga kalau dibiar sakit tumit ni, dia akan jadi masalah besar. Dia akan melibatkan sakit dekat bahagian lutut, pinggul dan juga bahagian belakang disebabkan oleh bila kita sakit kaki, sakit dekat bahagian tapak kaki, automatik kita punya cara jalan akan berubah. So dekat situ kita akan senang untuk kena sakit lutut dan juga sakit belakang disebabkan oleh posture dan juga cara kita punya pergerakan bila berjalan tu. Okey. Itu adalah beberapa komplikasi sekiranya tak dirawat. Okey, masuk pula kepada rawatan fisioterapi. Okey, rawatan fisioterapi ni adalah penting untuk mempercepatkan proses penyembuhan dan juga untuk mengurangkan kesakitan, dan kita tak nak sakit tu berulang. So penting untuk dapatkan rawatan fisioterapi tu lah. Okey, apa fisioterapi akan buat? Dia akan bantu untuk melegakan sakit, meningkatkan fleksibiliti otot dan juga meningkatkan kekuatan otot. Okey, sekiranya otot kita kuat, fleksibiliti otot kita dah okey dan tak ada rasa sakit, tu akan memudahkan lagi kita punya aktiviti harian tu lah. Okey. Contoh-contoh rawatan yang biasa fisioterapi akan lakukan adalah rawatan ais ataupun rawatan haba. Okey, rawatan ais ni biasanya akan tujuan ais ni adalah untuk melancarkan pengaliran darah dekat bahagian tumit tu.
biasanya kita akan suggest untuk patient tu rendam kaki dalam ais ataupun isi botol, isi air dalam botol dan bekukan, buat kuah dan roll dia punya botol tu dekat bahagian tumit. Tu dapat melancarkan pengaliran darah dekat bahagian tumit tu lah. Okey, rawatan haba pula. Biasanya rawatan haba ni kita akan fokus dekat bahagian betis dan juga bahagian frontal tu lah, sekiranya tak ada bengkak. So pentingnya rawatan haba ni adalah untuk mengurangkan ketegangan ataupun tegang otot tu. Okey, kita juga ada rawatan yang menggunakan elektroterapi. Elektroterapi ni adalah rawatan seperti ultrasound. Biasanya akan dilakukan dekat bahagian permukaan tumit dan tapak kaki itulah untuk mengurangkan, untuk melancarkan pengaliran darah dan mengurangkan rasa sakit. Okey. Dan juga senaman untuk meningkatkan keseimbangan, kekuatan dan fleksibiliti otot, terutamanya otot dekat bahagian betis. Okey. Selain tu, urutan tisu lembut dekat bahagian betis dan juga bahagian frontal tu untuk melembutkan tisu dan juga mengurangkan tegang otot. Okey. Biasanya untuk fisioterapi banyak senaman yang boleh dilakukan dekat rumah. Rawatan yang paling senang adalah rawatan untuk kuatkan balik otot betis. Dan contoh-contoh senaman tu boleh korang tengok dekat kita punya YouTube channel. Dekat situ kita ada share banyak contoh-contoh senaman yang boleh dilakukan dan juga senaman yang boleh mengurangkan rasa sakit dekat bahagian tumit. Okey, ni adalah contoh. Kalau tengok dekat kita punya YouTube dah ada 6 senaman untuk plantar fasciitis. So kalau siapa-siapa yang ada masalah dengan plantar fasciitis ataupun sakit tumit boleh pergi dekat kita punya video dekat YouTube dan tengok macam mana senaman tu dilakukan. Okey, untuk dapatkan kesan yang optimal, dapatkan rawatan dengan fisioterapi untuk mempercepatkan proses penyembuhan. So kalau siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan rawatan dekat sini, boleh kontak kita punya admin dekat 013-860-6008. So sambil-sambil tu boleh tengok dekat kita punya media sosial, feedback patient dan juga tips-tips kesihatan yang dikongsikan melalui media sosial. So untuk hari ini kita punya live sampai di sini saja. Terima kasih kepada yang dah menonton. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.